Assalamualaikum dan selamat pagi. Untuk pembelajaran pada hari ini, kita akan bincangkan mengenai momen daya. Momen daya membolehkan kita melakukan kerja dengan mudah. Apakah itu momen daya? Sila tonton video ini. Seorang budak lelaki sedang memerhati bapanya membaiki kereta mereka di dalam garaj. Dia kagum dengan enjin yang kelihatan kompleks dan canggih di dalam bonet. Bapanya menemui sebuah nut yang longgar pada enjin. Dia pantas mengambil sebatang perengkuh yang besar dan mengetatkan nut itu sekuat mungkin supaya ia tidak longgar semula. Apabila satu hujung perengkuh adalah titik tetap, daya yang dikenakan pada hujung satu lagi menghasilkan kesan putaran. Kesan putaran ini dipanggil momen daya. Contoh-contoh lain momen daya yang kita dapat lihat dalam kehidupan seharian termasuk roda steering ketika memandu dan membuka pintu. Momen daya M boleh dihitung dengan mendarabkan magnitud daya dikenakan F dan jarak berserenjang dari titik putaran ke daya D. Oleh kerana unit SI bagi daya dan jarak masing-masing ialah Newton dan meter, oleh itu unit bagi momen daya ialah Newton meter. Daripada rumus, kita dapat lihat bahawa momen daya adalah berkadar langsung dengan daya yang dikenakan. Dalam kata lain, lebih kuat daya dikenakan, lebih besar momen daya dihasilkan. Demikian juga, momen daya berkadar langsung dengan jarak berserenjang antara titik putaran dan daya dikenakan. Lebih besar jarak, lebih besar momen daya dihasilkan. Terdapat dua arah yang mungkin bagi momen daya. Dalam contoh ini, daya yang dikenakan ke bawah menghasilkan momen daya yang memutar perengkuh dan nut dalam arah ikut jam. Maka, momen daya dikatakan adalah dalam arah ikut jam. Sebaliknya, daya yang dikenakan ke atas menghasilkan momen daya yang memutar perengkuh dan nut dalam arah lawan jam. Momen daya dikatakan adalah dalam arah lawan jam. Okey, berikut merupakan cara untuk mengira momen daya. Okey, untuk mengira momen daya, yang pertama sekali murid perlu mengenal pasti di manakah pangsi. Pangsi tersebut kita boleh panggil sebagai fulcrum yang telah kita bincangkan dalam tuas sebelum ini. Okey, titik pusing tersebut ialah fulcrum. Yang kedua, murid perlu mengenal pasti berapakah jarak daya ke fulcrum. Okey. Momen daya sama dengan daya darab jarak tegak dari pangsi ke daya. Okey, kita lihat contoh. Okey. Berapakah nilai momen daya yang telah dihasilkan? Yang pertama sekali, murid perlu mengenal pasti di manakah fulcrum. Okey, daripada gambar rajah kita boleh lihat fulcrum pada nut. Okey, di manakah daya? Okey, daya pada tangan. Berapakah nilai daya? 50 Newton. Berapakah jarak fulcrum kepada daya? Okey, jarak fulcrum kepada daya adalah 20 cm. Pastikan jarak ni kita tukar daripada cm kepada meter. Okey, 20 cm bersamaan dengan 0.2 meter. Okey, formula yang kita guna ialah momen daya sama dengan daya darab jarak. Daya darab jarak. Okey, daya 50 Newton darab 0.2 meter. Okey, 0.2 meter jadi 10 Newton meter. Momen daya ni dia mempunyai dua arah, iaitu arah lawan jam ataupun arah ikut arah jam.
Okey, macam mana kita nak aplikasikan prinsip momen daya pada tuas? Okey, prinsip momen daya pada tuas. Momen yang dihasilkan oleh daya sama dengan momen yang dihasilkan oleh beban. Okey, kalau dekat sini kita tengok kita ada daya dan juga beban. Tolong kenal pasti di manakah fulcrum. Okey, dikenal pasti di manakah fulcrum. Okey, beban kita darabkan dengan jarak beban dari fulcrum. Ni. Ini adalah jarak beban ke fulcrum. Sama dengan daya darab jarak daya kepada fulcrum. Yang ni. Dan yang paling penting sekali kita kena kenal pasti di manakah terletaknya fulcrum. Okey. Kita lihat contoh. Okey, contoh ni saya ambil daripada buku teks. Rajah 8.29 menunjukkan dua budak duduk di atas sebuah jongkang-jongkit. Apakah jarak jiayin dari fulcrum supaya jongkang-jongkit itu diseimbangkan? Okey, kita lihat gambar rajah. Kita ada jiayin dan juga Wei Hong. Okey, kita boleh letakkan jiayin ni sebagai beban, manakala Wei Hong sebagai daya. Yang kedua, kita kena kenal pasti di manakah fulcrum. Okey, fulcrum kat tengah-tengah ni ya. Okey, apakah formula yang kita nak guna? Okey, beban darab jarak beban kepada fulcrum sama dengan daya darab jarak daya ke fulcrum. Dua ni, beban darab jarak beban ke fulcrum dengan daya darab jarak daya ke fulcrum ni kita boleh terbalikkan suka hati. Okey. Siapa nak duduk depan dulu boleh. Okey, beban kita tengok jiayin 200 Newton. Okey, sekarang ni kita nak cari jarak beban ke fulcrum darab D. Ni D ya. D. Okey, sama dengan daya iaitu Wei Hong 300 Newton darab jarak Wei Hong kepada fulcrum ialah 2 meter. Okey. So, murid-murid boleh selesaikan. 300 darab 2 bahagi 200. Okey. So, jawapannya ialah apa ya? 600 bahagi 2 bersamaan dengan 3 meter. Okey. Contoh yang seterusnya. Rajah 8.3 menunjukkan seorang lelaki cuba menggerakkan batu besar berjisim 100 kg. Menggunakan sebiji batu kecil yang dijadikan sebagai fulcrum. Jarak di antara batu besar dan batu kecil ialah 0.5 meter. Dan jarak di antara lelaki itu dan batu kecil adalah 2 meter. Hitungkan magnitud daya yang perlu dikenakan oleh lelaki itu untuk menggerakkan batu besar. Okey, so lelaki ini sebagai daya. Teruskan kepada pengiraan. Okey, beban batu tersebut 100 kg. Make sure kita tukarkan kepada Newton. 100 darab 2 bersamaan dengan 1000 Newton. Okey, beban darab jarak beban ke fulcrum sama dengan daya darab jarak daya ke fulcrum. Beban 1000 darab berapa jarak dia? 0.5. Okey, sekarang kita nak cari D. D darab jarak daya ke fulcrum ialah 2 meter. D sama dengan 1000 darab 0.5 bahagi 2. Dan jawapannya ialah 250 Newton. Dan daya yang diperlukan ialah 250 Newton.